fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Satu isu hangat politik Malaysia berkaitan dengan siasatan Daim Zainuddin. Ini juga dikaitkan dengan kertas Pandora yang menjadi sebutan ramai. Artikel dari Malaysia Kini. Kenapa SPRM siasat Daim saja dalam kertas Pandora? Sekumpulan aktivis pro Perikatan Nasional menggesa SPRM menyiasat 9 individu terkemuka yang dinamakan dalam kertas Pandora sebagai pemilik pelbagai amanah atau syarikat luar pesisir. Timbalan Pengerusi Gerakan Menuntut Malaysia Bersih GMMB, Syarul Emma Rena Abu Sama, yang lebih dikenali sebagai Ratu Naga, berkata persoalan mengenai pendakwaan terpilih timbul susulan siasatan SPRM terbaru membabitkan bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin. Persoalannya, mengapa siasatan dijalankan secara selektif terhadap Tun Daim saja? Memandangkan adalah diketahui umum bahawa Perdana Menteri Anwar Ibrahim menganggap Tun Daim sebagai musuh politiknya dan sering mengeluarkan kenyataan mengkritik beliau. Ini menimbulkan soal kebebasan serta integriti institusi, katanya dalam satu kenyataan selepas membuat laporan di Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya. Oleh yang demikian, kami menggesa demi keadilan dan kesaksamaan, menggesa pihak SPRM untuk membuka siasatan terhadap individu-individu yang disenaraikan, kata bekas ahli PKR itu yang kini lebih dikenali dengan siaran langsung TikTok bersama Cyber Troopers Pro PN. 9 individu yang dinamakan ialah Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Zafrul Abdul Aziz, Ahli Parlimen Selayang William Leong, Timbalan Menteri Ekonomi Hanifah Hajar Taib, bekas Ahli Parlimen Sipitang Yamani Hafiz Musa, Mahmud Abu Bakir, anak yang dipertua Sarawak Abdul Taib Mahmud, Pengerusi Rimbunan Hijau Tiong Hiu King dan saudaranya Tiong Ik King, serta pengerusi kumpulan Genting Lim Kok Tai. Syarul Emma turut memetik kenyataan SPRM pada 30 Disember tahun lepas, menyatakan ia telah mula menyiasat Daim pada Februari berdasarkan maklumat daripada kertas Pandora. Kertas Pandora melibatkan dokumen tanpa nama, melibatkan 2,94 terabyte file kewangan sulit yang diperoleh konsortium wartawan penyiasatan antarabangsa ICIJ dikongsi dengan rakan kongsi termasuk Malaysia Kini pada akhir 2021. Kertas Pandora terdiri daripada lebih 11,9 juta dokumen dan rekod lain daripada 14 penyedia perkhidmatan luar pesisir yang menubuhkan dan mengurus amanah atau syarikat cengkerang di kawasan bebas cukai di seluruh dunia. Sekian saja, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati semua, rasuah. Lagi-lagi kita dengar berkaitan dengan rasuah yang berlaku di Malaysia. Nah, terbaru, terdapat 2 kerajaan dahulu yang terlibat dengan salah guna dana berjumlah RM700 juta. Dan tempoh yang dikeluarkan adalah pada tahun 2020 sehingga tahun 2022. Di mana pada sepanjang tahun tersebut
terdapat dua Perdana Menteri yang memimpin. Pertama, Muhyiddin Yassin, dan kedua Ismail Sabri Yaakob. Tidak dapat dibuktikan bahwa kedua-dua bekas Perdana Menteri ini terlibat dengan penyalahgunaan dana Rm700 juta tersebut. Tapi, akhirnya SPRM telah mengeluarkan satu keputusan di media. Seleweng dana, SPRM akan panggil seorang bekas Perdana Menteri. Tidak pasti Muhyiddin Yassin atau Ismail Sabri Yaakob. Tapi yang pasti, SPRM akan memanggil seorang bekas Perdana Menteri. Bukankah ini adalah satu permulaan cerita kepada masuk penjara? Nah, saudara-saudara, sebelum ini Syahbudin juga membuat ulasan kehidupan ataupun status Perdana Menteri adalah sangat spesial. Di antara 30 juta rakyat Malaysia, mereka dipilih menjadi Perdana Menteri. Semua Perdana Menteri itu. Tetapi akhirnya selepas menjadi Perdana Menteri, Ismail Sabri Yaakob dikatakan terlibat dengan siasatan ini dan dipercayai beliau adalah yang akan dipanggil SPRM. Begitu juga Muhyiddin Yassin yang kini terlibat dengan kes mahkamah. Najib Razak kita jangan cakaplah, beliau hari ini sedang berdepan dengan hukuman penjara. Tetapi saya amat respect kepada semua Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri ini, disebabkan mereka pernah memimpin negara. Nah, kenyataan daripada SPRM ini dipercayai, ataupun dalam satu artikel, Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, mengesahkan seorang bekas Perdana Menteri dan bekas pegawainya akan dipanggil dalam masa terdekat untuk membantu siasatan susulan dakwaan penyelewengan dana kerajaan bernilai jutaan ringgit. Dia berkata demikian, ketika ditanya pemberita, ada Perdana Menteri ke-9 akan menjadi orang terakhir di siasat. Siasatan lebih kepada bagaimana dana kerajaan dibelanjakan dan syarikat-syarikat yang mendapat dana, itu penting. Kami telah pun panggil syarikat-syarikat berkaitan. Mantan Perdana Menteri dan juga mantan pegawai-pegawai yang terdekat dengan dia akan dipanggil. Saya tak ada senarai jumlah yang akan dipanggil, tapi tak kurang dari 4 individu akan dipanggil dalam masa terdekat. Katanya buat masa ini hanya seorang bekas Perdana Menteri dipanggil. Nah, persoalannya adakah Tan Sri Muhyiddin Yassin atau Ismail Sabri Yaakob? Walaupun namanya tidak disebut secara khusus, Azam dipercayai merujuk kepada Ismail Sabri Yaakob yang memimpin Kerajaan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional sebelum ini. Malaysia kini melaporkan SPRM memulakan siasatan terhadap dakwaan rasuah yang dikaitkan dengan Ismail. Selain anggota Parlimen Berak, beberapa bekas pegawainya turut disiasat, termasuk pembantu Ismail yang dilantik secara politik ke jawatan kanan di pejabat Perdana Menteri pada masa itu. Siasatan dilaporkan dibuat 4 hari selepas Menteri Komunikasi merangkap juru cakap kerajaan Fahmi Fadzil berkata, rakyat berhak tahu berkenaan perbelanjaan Rm700 juta untuk iklan dan publicity oleh 2 pentadbiran terdahulu. Pada November, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mendedahkan sebanyak 700 juta dibelanjakan antara 2020 dan 2022 untuk menunjukkan pencapaian kerajaan. Anwar memberitahu Dewan Rakyat bahawa sebanyak Rm500 juta dibelanjakan ketika pentadbiran Muhyiddin Yassin 2020 ke 2021, manakala 200 juta lagi ketika pentadbiran Ismail Sabri 2021-2022. Siasatan juga dibuat di bawah Akta SPRM 2009. Saudara-saudara, adakah ini akan membawa kepada satu keputusan yang mengerikan ataupun keputusan yang mengejutkan? Kita nantikan saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.